kisah yang pertama yang ingin saya kongsi dengan anda dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Ini berkenaan dengan rumah yang dikatakan dalam rumah yang beliau tinggal ini seringkali anaknya ternampak kelibat. Kelibat seorang nenek dalam rumah yang mereka tinggal, dan ini menghantui dirinya, menghantui anak-anaknya. Yang paling pelik, kehadiran nenek ini hanya akan muncul apabila hujan lebat tiba. Setiap kali hujan lebat, setiap kalilah nenek ini akan muncul dan anak-anak akan menjadi takut. Mama. Ma, nak tidur dengan Mama boleh tak? Pergilah tidur dengan abang tu. Hah? Erwin kan dah besar? Ma, takutlah Ma. Dalam bilik ada orang. Pendengar Ria 897. Itulah yang berlaku kepada anak kakak yang berkongsi pengalaman beliau. Anaknya pada suatu malam datang ke dalam bilik ketika hujan lebat. Kejutkan mama beliau ataupun ibunya. Memberitahu nak tidur dengan ibu. Bila kakak suruh dia tidur dengan abang. Erwin kan dah besar. Dia kata, takut dalam bilik ada orang, Ma. Pada mulanya kakak ingatkan anak kakak ni mungkin mimpi yang ngeri. Mempunyai mimpi yang buruk. Jadi anak-anak kecil ni mungkin tidak tahu bezakan mimpi dengan realiti. Kemungkinan dia mimpi yang buruk. Dia bangun tidur, dia takut, dia masuk bilik kakak, katanya nak tidur dengan kakak. Jadi malam tu kakak benarkan tidur dengan kakak dengan suami dalam bilik Casey. Abangnya seorang diri dalam bilik tidur. Pendengar Misteri Jam 12, bayangkan lebih kurang seminggu daripada kejadian malam tu, datang lagi hujan selebat-lebatnya Casey. Waktu tu kakak sedang berada di ruang tamu. Sedang habiskan kerja sedikit. Tengah duduk dekat meja makan dengan pen, dengan buku nota, sedang tulis nota untuk perniagaan kecil-kecilan kakak. Anak kakak keluar daripada bilik. Anak kakak yang bongsu berjalan terus peluk kakak seirat-iratnya. Erwin, belum tidur lagi? Dah pukul berapa ni? Dah lah, go and sleep. Pergi tidur. Ma, takut Ma. Takut apa? Dalam bilik ada orang, Ma. Bayangkan pendengar Ria 897. Erwin tak boleh macam ni tau. Mana ada orang? Kakak pegang tangan anak. Tak nak, takut. Ada orang, Ma, ada orang. Kakak pun marah dia. Erwin, don't do this. Masuk bilik tidur. Pegang tangan, kakak tarik. Dia seolah-olah melawan. Tak nak masuk dalam bilik. Sampai depan pintu bilik anak kakak. Kakak berdiri dekat pintu bilik. Bilik anak kakak gelap. Anak lelaki yang sulung sedang tidur di atas katilnya. Atas katil anak lelaki kakak
Sekali pandang, kakak nampak macam ada orang tengah baring, Casey. Terus kakak tengok anak, tengok balik katilnya. Kakak istighfar, astagfirullahalazim. Anak aku cakap dengan betul rupanya. Kakak buka lampu. Dokong anak kakak. Win, tidur bilik nak. Nak. Tak nak Mama. Dia masih ada. Kemudian kakak kata okeylah, tak apa. Win tidur dengan Mama. Masuk dalam bilik waktu tu suami kakak tidak ada di rumah, bertugas shift malam. Cuma kakak dengan 2 anak bujang kakak. Jadi bawa anak kakak baring dekat atas katil. Teringat pula anak yang sulung ni. Kesian pula tinggalkan dia seorang-seorang dalam bilik. Kakak pun kata pada anak lelaki kakak yang kecil ni, kakak kata, Iwin tunggu sekejap Mama pergi sebelah kejutkan abang, tidur dengan Mama. Jadi anak lelaki kakak takut. Katanya, jangan Ma, nak ikut. No, Iwin, stay sini. Tunggu sini sekejap. Okay? 1 minute. 1 minit je. Anak kakak tunggu dekat katil. Kakak keluar dari bilik Casey, menuju ke arah bilik anak lelaki kakak. Casey, Danish, bangun nak. Danish tidur dengan Mama dengan adik dekat dalam bilik Danish. Bila anak lelaki kakak yang sulung bangun dari tidur, matanya terkebil-kebil kerana mengantuk. Kakak tak angkat. Terpaksa kakak kejutkan dia untuk masuk ke dalam bilik. Jadi kakak kejut abang dia bangun, mata terkebil, kusuk mata. Danish, cepat ikut Mama. Adik dah tidur dalam bilik. Angkat bantal, jalan keluar. Anak lelaki masih tengah duduk dekat katil, kakak dekat pintu. Toleh belakang. Casey, kakak nampak sekali pandang saja Casey. Pendengar Ria 897 FM. Dekat tepi tingkap belakang langsir, kelihatan seperti ada susuk tubuh dan nampak raut wajah seorang wanita tua yang ada dalam bilik anak kakak. Kakak panggil, anak lelaki yang sulung datang, ikut kakak masuk dalam bilik dan tidur bersama dengan kakak sampailah keesokan paginya. Bila kakak tanya pada anak bongsu kakak, apa yang dia nampak, dia cuba jelaskan, kakak cuba cakap baik-baik dengan dia. Katanya dia nampak dalam bilik ada nenek yang duduk sebilik dengan dia. Perkara ini kerap berlaku dan selepas hanya beberapa kalilah kejadian ini berlaku, baru kakak perasan. Setiap kali hujan lebat, setiap kali itulah susuk tubuh wanita tua akan kelihatan dalam bilik tidur anak lelaki kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
Baik, pendengar Ria 897 FM, saya akan kongsi kisah berikut ini. Tapi katanya, Casey, apa yang bakal saya kongsi dengan Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12, jangan sebutkan nama kawasan ini. Takut nanti penduduk dekat kawasan ini tersinggung dengan apa yang bakal saya ketengahkan untuk Misteri Jam 12. Jadi katanya, biarlah ia menjadi satu pengalaman, tapi jangan dedahkan di manakah perkara ini berlaku. Baik, ini berlaku di rantau inilah. Saya tak nak cakap dekat kawasan mana. Tapi kata beliau ni adalah seseorang yang gemakan percutian yang lain dari yang lain. Saya ni tidak gemar bercuti mengikut hotel 5 bintang, 4 bintang, pergi ke tempat-tempat tarikan pelancong seperti taman bertema, membeli belah. Itu bukan cara saya melancong. Saya lebih suka mendekati penduduk-penduduk daerah yang tempat saya pergi. Kalau saya pergi ke Malaysia, saya suka pergi ke kampung-kampung. Saya suka masuk ke sawah bendang. Saya suka tinggal di homestay. Kalau saya pergi ke Malaysia, saya suka menetap di kawasan-kawasan yang mana saya dapat rasakan suasana tempat tinggal mereka yang menetap dekat kawasan kampung. Kalau saya pergi ke Indonesia, banyak tempat-tempat yang saya suka pergi. Dan saya juga gemar menetap di rumah-rumah orang. Kalau pergi ke Indonesia, rumah-rumah orang ni ada kalanya mereka menyewakan rumah tetapi layanannya memang kisi terbaik. Jadi perkara ini nak buat boleh, tapi kita kena ada kontak. Kita mesti ada kawan yang boleh kenalkan kita, yang boleh bawa kita menginap dan sebagainya. Jadi inilah yang nak diketengahkan apabila dia bercuti. Boleh saya katakan ni sebagai percutian yang bukan biasa lah. Percutian lain dari yang lain. Dia telah pun menetap di sebuah kampung di Indonesia. Tak nak sebut nama kampungnya di mana. Tetapi daripada lapangan terbang nak pergi kampung ni, saya kena naik bas. Bas yang beliau naik memakan masa lebih kurang 10 jam. Kemudian turun dari bas, tukar naik bot. Bot ni pergi ke satu pulau. Dekat pulau tu, perjalanan bot untuk pergi ke pulau lebih kurang 1 jam setengah. Wah. Kemudian sampai dekat kawasan kampung, jauh Casey. Barulah dekat situlah dikatakan diceritakan di sini, saya dapat bertemu dengan orang-orang kampung lebih asli lagi, dan saya telah pun menetap di salah sebuah rumah orang kampung yang menawarkan saya menetap di sana. Saya ingin bercerita, tetapi saya tidak ingin menyinggung mana-mana perasaan. Dari itu saya harap janganlah kongsi di manakah tempat yang dimaksudkan, dan inilah pengalaman yang nak saya ceritakan. Pendengar Ria 897, akhirnya setelah berjam-jam saya berjalan, menaiki kenderaan, menaiki bot sampai ke tempat yang saya nak tujui, di kampung yang disebutkan ini. Orang-orang di sana tidak menggunakan bahasa Indonesia. Mereka ada bahasa daerah yang mereka bertutur. Tapi ada segelintir yang menggunakan juga dan faham perbualan bahasa Indonesia. Dipendekkan cerita, saya tinggal bersama dengan sebuah keluarga. Keluarga ini dah pun siapkan saya sebuah bilik. Jadi saya tanya pada keluarga ni apa yang seronok tentang kampung ni lah. Katanya esok nanti dia akan bawa saya jalan-jalan. Bawa saya ke tempat-tempat yang saya nak pergi, bawa saya ke ladang-ladang dan sebagainya. Bagaimana kehidupan orang kampung.
boleh saya pelajari pada keesokan harinya. Setelah saya dibawa jalan-jalan pada keesokan harinya, ke sana ke sini dan sebagainya, saya pun pulang, mandi, bersihkan diri, masuk dalam rumah tu balik. Keluarga ni dah masak kisi. Kita makan beramai-ramai. Kemudian sedang makan tu saya tanya kepada ketua keluarga ni. Saya tanya pada dia, "Bapak, saya mau tanya satu soalan, bisa enggak?" "Apa soalan mau tanya?" "Aku lihat semua rumah depan pintunya ada digantung kain warna merah. Kenapa ya, Pak?" Jadi Casey, setiap rumah yang saya lalu, yang saya nampak dan saya perasan, depan pintu rumah mereka akan gantung kain warna merah. Tak kisahlah, ada kalanya kain merah seperti kain rentang, ataupun ada kalanya mereka menggantung t-shirt warna merah. Apa jua asalkan ia adalah kain berwarna merah akan digantung depan pintu rumah. Jadi katanya nanti lepas makan aku cerita. Jadi lepas makan kita pun duduk mengopi kisi. Ngopi bareng, ya. Sedang duduk dekat luar rumah sambil dia sedang mengisap rokok kretek. Sambil tu dia pun cerita dengan saya, dia tunjuk kain merah ini. Kalau lo mau tahu, ini adalah penghindar daripada rumah ini dikunjungi oleh makhluk-makhluk. Jadi kepercayaan orang penduduk kampung ni, kain merah ini sebagai satu tangkal azimat mengawal makhluk-makhluk halus daripada masuk ke dalam rumah. Jadi saya pun tanya, kalau rumah-rumah ini tidak ada kain merah ini apa jadi, Pak? Kalau enggak ada, kamu enggak bisa tidur. Dia akan masuk dalam rumah ini, kemudian dia akan mengganggu kamu sekeluarga. Saya rasa macam tak percaya. Takkanlah kain merah ni mampu menghalang makhluk halus daripada masuk ke dalam rumah. Saya pun cuma angguk-angguk dan senyum saja. Mungkin itu adalah budaya mereka. Saya pun tak naklah cakap panjang. Mendengar Ria 897 FM. Jadi apa yang berlaku pada suatu hari itu, setelah saya bertanya soalan tentang kain merah, kemudian bapa ni pun membawa saya ke sebuah pondok. Dan saya tak perasan bila saya masuk pondok ni, dia pun kata, "Okey, sini tempat kita beristirahat dahulu, esok kita akan pergi ke tempat yang lain." Sebenarnya bapa ni nak suruh saya rasakan sesuatu, Casey. Jadi bila saya pergi dekat pondok ni, jadi bapa ni kata, "Okey, di sini kita akan bermalam di sini." Pondok ni terletak agak jauh daripada kawasan kampung. Jadi kita bermalam di sana, keesokan pagi akan bangun lebih awal pagi. Kita nak merentas hutan dan berada dekat kawasan-kawasan tertentu yang mana dia nak tunjukkan saya alam semula jadi yang begitu indah katanya. Jadi pendengar Ria 897 FM, bila berada dalam kawasan pondok, dalam pondok yang dimaksudkan tu, saya dengan bapa ni dengan dua lagi orang rakan bapa ni sedang duduk di dalam rumah tu, dalam pondok tu. Kita sambil-sambil duduk, kita minum kopi, kita berborak-borak. Dan kemudian bapa ni tanya kepada salah seorang daripada ahli yang datang bersama. Dia cakap dalam bahasa daerah yang saya tak faham. Kemudian bapa ni jadi marah. Saya tanya, "Bapak, apa masalahnya, Pak? Kenapa, Pak, marah-marah?" Katanya, dua lelaki kawannya ni memang tak guna. "Kenapa, Pak?" Aku pesan, katanya aku pesan untuk bawa kain merah, t-shirt merah, apa jua yang merah untuk digantung depan pintu. Tapi dua-duanya lupa. Wah, malam ini ya, hati-hati aja mau tidur, kata bapak itu dengan nada suara yang takut, tapi cuba bergurau senda dengan saya. Casey, depan pintu rumah sekarang ni, pondok yang kita tinggal,
tidak ada kain merah ataupun apa jua yang berwarna merah sebagai penghalang. Rasa takut, rasa seram, tapi saya percaya itu semua hanyalah satu pemikiran yang kulut. Akhirnya kita semua tidur. Pendengar Misteri Jam 12, ini berlaku kepada saya. Apabila bapa dan 2 orang sahabatnya sedang nyenyak tidur, saya tak boleh tidur. Golek kiri, golek kanan, sebabnya nyamuk bermain dekat telinga. Berkali-kali bunyi nyamuk. Pukul. Bunyi lagi. Pukul. Bunyi lagi. Pukul. Akhirnya saya naik busan. Saya pun bangkit dari tidur, mengambil sebatang rokok, hidupkan api rokok. Bila saya hidupkan api rokok, api rokok saya mati. Hidupkan lagi menggunakan mancis, api rokok saya mati. Berkali-kali cuba hidup sampaikan saya gunakan lebih dari 10 mancis. Api rokok tidak hidup-hidup, Casey. Dan saya kemudian perasan, jauh dekat depan saya adalah pintu masuk pondok kecil ni. Dan dekat pondok kecil di pintu hadapan, kelihatan seperti ada tangan hitam besar berada di atas lantai pondok kecil yang mana saya dan juga 3 orang kampung tinggal untuk seketika pada malam tersebut. Pendengar Ria 897 FM, apabila saya ternampak tangan hitam tu, saya menjadi terperanjat. Dan saya terus teringat atas kain merah yang perlu digantung di hadapan pintu rumah. Kemudian saya kejut. Pak, Bapak, Pak bangun Pak, Pak. Kenapa? Saya pun beritahu yang saya ternampak sesuatu. Kemudian Bapak tu kata, kamu dah percaya ya? Kain merah itu penting. Casey, kita ni berada dekat kawasan hutan dalam pondok kecil. Setelah saya nampak tangan, saya kejutkan Bapak. Bapak bangun beritahu saya, sekarang baru kau percaya. Dah, nak buat macam mana? Kain merah tak ada. Tidur je lah. Saya dengan Bapak dengar, Casey. Dalam hutan bunyi suara perempuan menangis, Casey. Menangis pada tengah-tengah malam di dalam hutan. Dalam pondok yang saya tinggal, gelap. Kami hanya menggunakan lampu lilin yang dibawa bersama seperti pelita. Jadi memang tidak ada cara lain menggunakan lilin dan bapa ini kata kuatkan semangat, cekalkan hati, tidur secukupnya sebab esok memerlukan masa yang lama untuk kita berjalan. Macam mana nak tidur, Casey? Takut sangat-sangat, Casey. Akhir sekali, saya tidak ada pilihan. Saya tidur dan lelapkan mata dan sampailah ke pagi. Sekarang ini baru saya percaya. Percaya dengan kata-kata bapa. Setiap rumah yang ada di hadapan rumah mereka, kain merah, t-shirt merah, apa jua warna merah. Sebagai pendinding supaya keluarga mereka tidak diganggu. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Pendengar Ria 897 FM, yang ini seterusnya saya nak kongsi pengalaman. Saya baca kisah ni dan beliau juga ada kirimkan gambar. Agak seram sedikit. Gambar bukan pasal gambar hantu, tak ada pun. Tapi ini daripada Kak Kamariah berkongsi. Katanya, baik. Ini yang berlaku. Beliau kata kakak ada seorang anak perempuan. Satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Dan anak kakak ni yang anak bongsu ni jarak usia dengan abang-abangnya jauh.
Perbezaan umur 15 tahun. Abangnya 2 orang dan abangnya 2 orang dan dah pun berpindah lah. Dahulunya abang dengan kakak ipar tinggal serumah dengan kakak Kak Kam dengan anak. Kak Kam katanya tidak mempunyai suami, dah pun meninggal dunia. Jadi dari apa yang saya faham, pengalaman yang diceritakan oleh Kak Kam, setelah abang berumah tangga tu menetap seketika rumah Kak Kam, dah ada rumah, dah pindah ke rumah sendiri. Jadi dalam rumah yang mereka menetap sekarang ini, ataupun pada waktu itu, hanya Kak Kam dan anak perempuan bongsu lah yang jarak usia dengan abang-abang 15 tahun. Wah, ni kira baby of the family lah. Jadi anak Kak Kam ni, sejak dia kecil, anak perempuan Kak Kam gemar dengan anak-anak patung. Katilnya penuh dengan anak patung. Katil, tempat study table, dia akan letak anak patung. Dan almarinya juga ada anak-anak patung yang dah tak ada tempat lagi, disumbatkan, disimpan dalam almari. Anak gadis kakak ni pada satu hari tu telah pun attachment di luar negeri. Beliau telah pun dihantar attachment lebih kurang selama 2 minggu keluar Singapura. Sekolah yang hantar Casey. Memang berat hati, tapi ialah itu yang dia inginkan. Kakak terpaksa izinkan anak gadis kakak pergi. Kakak dah beberapa kali beritahu anak gadis kakak lah. Sebabnya kakak ni pun tak selesa dengan anak-anak patung yang begitu banyak dalam bilik tidurnya. Dan anak-anak patung kalau jenis yang beruang, teddy bear, kakak tak kisah, tak seram pun. Tetapi dia juga ada anak-anak patung yang sama seperti manusia, Casey, yang mana diletakkan di atas katil. Ada juga anak patung ni mempunyai rambut yang panjang hitam. Anak-anak patung jenis inilah yang membuat kakak takut sangat-sangat. Jadi kakak kata pada dia, kakak panggil anaknya Iba. Iba, nanti sebelum pergi attachment, boleh tak tolong ibu simpanlah anak-anak patung tu. Ibu takutlah duduk dalam rumah sorang-sorang dengan anak patung Iba. Jadi anak kakak ni sebenarnya dah simpan. Kakak pun tanya, sebelum dia pergi, kakak hantar dekat lapangan terbang Changi, kakak tanya lagi. Iba dah simpan kan anak-anak patung? Dah lah bu, katanya. Dan yang ada cuma anak-anak patung beruang. Sebabnya kalau nak simpan semua memang tak ada tempat. Jadi kakak pun dia pun tahu anak-anak patung yang mana yang kakak takut. Jadi okeylah. Kakak pun balik ke rumah. Waktu tu hantar dia pagi. Jadi sampai rumah tu tengah hari. Tengah hari kakak buat kerja kakak lah. Cuci baju, kakak masak untuk diri kakak. Dan kemudian petang tu kakak tengok dalam bilik, memang anak-anak patung semua dah bersih. Cuma tinggal yang beruang, yang seperti anak patung dolphin dan sebagainya. Tapi anak patung yang kelihatan seperti manusia dah pun disimpan oleh anak kakak dalam kotak. Kakak sebenarnya ada pengalaman, tapi kakak tak beritahu anak kakak. Pernah sekali, Casey, pada waktu malam apabila kakak nak menjenguk anak perempuan kakak dalam bilik sedang tidur, kakak terperanjat, Casey, apabila kakak ternampak susuk tubuh saiz seperti manusia, macam manusia, tetapi kakak rasa ia menyerupai salah satu anak patung yang dimiliki oleh anak kakak, Casey. Jadi bila tolak pintu, dalam keadaan gelap, ternampak dekat tepi katil anak kakak seperti ada sesuatu tinggi berdiri. Sekali pandang kakak teringat, dan dari situlah kakak terus menjadi takut dengan anak-anak patung yang menyerupai manusia. Malam hari tiba, malam yang pertama. Bilik anak kakak dengar bunyi bising, dengar bunyi orang tarik kerusi, dengar bunyi ketuk-ketuk. Beberapa kali perkara ini berlaku. Sampaikan kakak tak boleh tidur, rasa terganggu sangat-sangat. Apa nak buat, Casey? Kakak terus tidur lelapkan mata. Alhamdulillah berjaya tidur, bangun pagi, solat subuh. Kemudian keesokan malam sama, Casey. Tengah duduk dekat ruang tamu seorang diri, jam 8.30 malam sedang menonton TV. Kakak ingat lagi, dalam bilik anak kakak dengar bunyi ketuk-ketuk, dengar bunyi kerusi ditarik-tarik, Casey. Kakak pun bangun, jalan pergi ke bilik anak kakak.
Buka pintu, tengok dekat bilik, buka lampu. Tak ada benda pun yang digerakkan. Bila kakak tengok dekat atas katil anak kakak, ada beberapa patung beruang teddy bear. Di tengah-tengah antara teddy bear yang berdiri-diri tu adalah anak patung yang menyerupai manusia yang sedang duduk dekat tengah. Walhal semalam bila kakak periksa, kakak yakin dan pasti, anak kakak pun yakin dan pasti yang dia dah simpan kesemuanya. Buka lampu, kakak cakap, boleh pula engkau tertinggal. Kau ni takutkan aku . Kakak pegang anak patung tu, meremang bulu roma. Cari mana kotak yang anak kakak simpan. Kotak ada di atas almari. Kakak letak anak patung tu balik dekat atas katil tengah-tengah, keluar dari bilik, pergi ke dapur nak ambil kerusi. Masuk balik bilik dengan kerusi, letak dekat depan almari, kata Kak Kam. Kemudian kakak pusing ke belakang, nak ambil anak patung yang tadi tu kakak letak dekat tengah-tengah beruang tu. Anak patung tu dah tak ada, Casey. Mana pula lah anak patung ni? Kakak yakin kakak tadi pegang dia, Casey. Selepas kejadian pada malam tu, kakak terus pergi ke dapur, ambil satu CD player yang kecil. Kakak letak dekat ruang tamu. Kakak putarkan CD bacaan surah-surah suci. Malam hari, kakak ambil CD tu, masuk dalam bilik, cucuk sebelum tidur, kakak putarkan, tutup pintu, kemudian kakak baring dekat atas katil. Tengah baring, surah sedang dibacakan, pintu bilik kakak dengar bunyi. Bayangkan mendengar dia. Kakak tak nak beritahu anak lelaki sebab kakak tak nak mereka ni rasa khawatir terhadap diri kakak. Kakak tak nak beritahu anak perempuan sebab kakak pun tak nak dia bimbang dan risau pasal kakak. Terpaksalah Casey kakak mengharungi perkara ini seorang diri. Kakak hanya telefon sahabat karib kakak. Sahabat karib seringkali beritahu kakak, beritahulah anak-anak kau. Tak naklah, aku tak nak susahkan orang. Casey, kakak ada kirimkan gambar kepada Casey, gambar anak patung yang kakak maksudkan. Minta maaf kalau gambarnya blur sebab handphone kakak ni tidak begitu baik. Inilah anak patung yang disebutkan. Sila tengok gambar. Seram anak patung ni terima kasihlah kak ya. Jadi saudara, sekarang ni anak patung tu tak tahu ke mana. Sejak kakak nampak anak patung dekat tengah-tengah, ambil kerusi, datang balik, hilang. Dah tak tahu anak patung tu hilang ke mana. Dan anak patung tu akan mengganggu Kak Kam pada waktu malam kalau Kak Kam seorang diri. Kalau dalam rumah ada anak perempuan, tidak akan berlaku sebarang gangguan. Anak gadis kakak, kakak nak beritahu dia pun takut dia tak percaya. Buat bodoh sudahlah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Semua dan terima kasih pada yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Saya sedang baca kiriman-kiriman dan ada yang tanya pada saya gambar-gambar patung. Saya dah muat naikkan gambar patung. Ada yang sampai menyesal tengok
Patung tu memanglah tak seram. Macam anak patung kalau kita tengok di TV tu. Macam tu lah kartun-kartun. Tapi yang buat seram rambut hitam dengan matanya yang warna putih itulah. Itulah yang menyeramkan. Jadi ada yang sampai tengok dan terperanjat. Dan sebelum itu juga saya sedang membilik YouTube channel. Saya memang dah lama tak muat naikkan video di YouTube channel saya. Kali terakhir saya muat naikkan video, saya cuma ada lebih kurang 1,000 subscriber. 1,400 kalau tak silap saya. Dan awal tadi saya masuk lah for fun lah. Masuk tengok. Dari 1,000. Wow. Dari 1,400 YouTube channel saya sekarang dah ada 10,000 subscriber. Wah. Ini nak kena buat video ni Jadi tengoklah nanti kalau ada masa terluang, saya akan cuba buat video dan muat naikkan di saluran YouTube saya. Dan harap anda semua yang telah pun subscribe kepada saluran YouTube channel saya, terima kasih. Video paling banyak views yang saya ada lebih kurang dalam 638,000 tontonan videos. Itu adalah video yang mana saya mengarahkan video tersebut. Saya menulis skrip, saya mengarahkan video bersama dengan rakan saya iaitu Al-Hafiz yang kini berada di Finland sedang melanjutkan pelajarannya. Video Saka Mak Mina. Itu adalah satu projek eksperimentasi saya yang pertama yang mana melibatkan rakan-rakan dari Radio Ria melakonkan sebuah drama pendek yang dipanggil Misteri Jam 12 Saka Mak Mina. Kemudian video paling banyak tontonan yang kedua itu pun itu pertama kali saya dapat ada video kamera sendirilah. Ini bukan DSLR tapi video kamera yang biasa. Saya dengan sepupu-sepupu saya ni buat filem pendek. Tak ada benda pun saja for fun je lah, nak cuba kan berjinak-jinak waktu tu lah. Tu dah 4 tahun yang lalu Wow, 4 tahun yang lalu. Misteri Jam 12 cerita pendek itu pun lebih kurang dalam 7 minit Kemudian banyak lagi video-video yang lain yang mana juga mendapat banyak perhatian. Antaranya video saya baca kisah seram di Thomson Road di Pusara Aman di kawasan Lim Chu Kang, 333,000 tontonan. Jadi tengoklah kalau ada masa terluang saya akan cuba muat naikkan video. Terima kasih pada anda yang dah subscribe kepada saluran YouTube saya. Dan wow, saya tiba-tiba macam dapat undangan ni baru ni, dah lama tak masuk. Tak masuk YouTube Tiba-tiba you are invited to join our free consultation program untuk YouTube. Ni apa ni? Kira boleh jadi jutawan Sekali lagi terima kasih pada anda yang dah pun subscribe kepada saluran YouTube saya. Iaitu DJKC 897. Wow, tak sangka daripada 1,500 sekarang senyap satu video pun tak mau naikkan, tiba-tiba 10,000. Wow. Terima kasih kepada yang dah pun subscribe. Baik saudara, pada yang dah lihat gambar anak patung tu di Facebook saya nak muat naikkan di Facebook Ria. Saya takut nanti DJ besok pagi ke DJ wanita yang lain tu ternampak, dia terpandang, nanti kita marah. Kadang-kadang saya muat naikkan gambar-gambar yang seram, besok pagi mesti ada orang, "Oi, siapa upload gambar yang ni seram sih." Saya juga kena Jadi sebab itulah saya muat naikkan di Facebook saya supaya tidak mengganggu ketenteraman rakan-rakan yang lain. Jadi ada yang berkongsi kata di sini, "OMG KC, seram mata dia Ada yang katakan, okeylah patung ni tak seram mana pun. Okey. Terima kasih sekali lagi pada anda. Anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Yang ini kiriman daripada Haji Ismail katanya. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Anak-anak patung ni adalah suatu benda yang tak harus kita simpan dalam rumah walaupun sebagai perhiasan. Ingatlah
kalau ia cukup sifat mempunyai mata, hidung, telinga, kepala dan sebagainya, ia kemungkinan akan menjadi tempat jin bersembunyi di dalam tubuh anak patung berkenaan. Sebab itu dalam agama kita tidak dibenarkan menyimpan anak-anak patung. Dan katanya kalau simpan untuk perhiasan tu lagi berbahaya. Kalau dibuat main kemungkinan bolehlah, tetapi kalau simpan dalam almari, simpan letak atas katil sebagai perhiasan, berhati-hatilah, kata Tuan Haji Ismail yang berkongsi pendapat pandangan. Sebab itulah kalau kita masuk masjid pun mana ada gambar-gambar patung-patung. Jadi berhati-hati, jangan sampai ia menjadi tempat penginapan makhluk jin. Yang ini daripada Obek Mardi. Wah, Obek Mardi Wow, dah lama tak dengar khabar. Apa khabar Obek? Obek Mardi Wow. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Obek Mardi di sini. Apa khabar? Rasanya sudah lama kita tidak berjumpa di dalam rancangan Misteri Jam 12. Obek baru baik daripada sakit. Alhamdulillah dah pulih sepenuhnya dan Obek rasa bersyukur sangat-sangat. Tapi Obek tetap mendengar rancangan MJ12. Cuma tidak bermaya ada kalanya untuk kirimkan mesej kepada KC. Adakala MJ12 menjadi teman Obek ketika tidak sihat. Untuk pendengar-pendengar, salam kenal Obek Mardi, dan kalau ada pengalaman Obek akan ceritakan, tapi pengalaman yang lama lah. Sekarang ni pun dah jarang-jarang Obek tolong dan bantu obatkan orang. Malam ini Obek harap yang telefon semua berkongsi pengalaman-pengalaman yang menarik lah. Okey, saya akan buka talian, dipersilakan 669-11897. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saudara sila hubungi saya 669-11897. Ini daripada Kak Imah kata, KC anak patung ni sekali pandang dengan suami dekat sebelah memang tak seram KC. Yelah, ini setakat gambar. Tapi kakak boleh bayangkan kalau anak patung ni duduk sorang-sorang dalam bilik anak kakak. Oi KC, memang seram. Kita jawab panggilan saudara. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap tu? Faizal. Ada kisah tentang apa Faizal? Panggilan dari mana ni? JB. Jadi ada kisah, silakan. Ini kisah misteri ini berlaku pada diri saya sendirilah. Beberapa tahun yang lepas lah. Masa kejadian ni berlaku, saya masih remaja. Saya ni bukannya orang sini. Saya berasal dari Pahang. Okey, kejadian ni berlaku masa di Pahang lah. Saya ni dibesarkan oleh datuk dan nenek. Kami tinggal bertiga je masa tu. Okey, datuk dan nenek saya dah meninggal, tapi masa tu kami tinggal bertiga. Saya, datuk saya dan nenek saya. Masa tu masa kejadian ni berlaku, arwah atuk saya dia keluar. Waktu malam dia keluar rumah naik basikal. Jadi yang tinggal di rumah pada masa tu saya dengan arwah nenek je. Lepas tu rumah kami dimasuki pencuri. Jadi bila rumah kami dimasuki pencuri tu, tangan saya dan tangan arwah nenek saya diikat ke belakang. Tak lama lepas pencuri itu pergi, dalam masa 2 minit lepas pencuri itu pergi, arwah atuk saya balik ke rumah naik basikal. Dia pun tak tahu kejadian ni. Bila dia nampak kami diikat baru dia tahu. Jadi lepas tu, masa arwah atuk saya ni cuba buka ikatan kami, dia cakap pada seseorang, pergi cari pencuri tu. Saya dengar dia cakap macam tu. Jadi pintu rumah masih terbuka. Bila saya tak tahu dia cakap siapa, dia cakap pergi cari pencuri tu. Pintu rumah masih terbuka. Lepas tu saya nampak
basikal dia punya basikal tu berdiri dengan sendiri. Lepas tu basikal tu berjalan sendiri. Tak ada orang yang tunggang basikal tu, berjalan sendiri meredah kegelapan malam. Tapi pencuri tu tak berjaya ditangkap lah. Tapi yang misterinya, basikal tu boleh berjalan sendiri, tak ada siapa yang tunggang. Okey, itu saja kisahnya, Casey. Terima kasih ya. Baik, silakan 669-11897. Yang ini daripada Muhammad Iqbal. Katanya, Casey, saya ni baru berjinak-jinak dalam dunia misteri ni. Dan saya pernah ikut salah seorang perawat lah untuk merawat pesakit. Saya ni adalah seorang pelajar tahfiz, dan selepas saya habis pengajian saya dalam bidang tahfiz menghafal Al-Quran, saya pun mempunyai kerja sambilan mengikut seorang pakcik yang mengendalikan klinik perubatan Islam ini. Dan lazimnya khidmat saya ni akan diperlukan untuk pergi ke rumah-rumah yang mana mangsa ini merupakan mangsa-mangsa sihir. Dan ada kalanya mereka tidak begitu fasih membaca Al-Quran. Jadi saya akan berada di rumah itu membaca 30 juz Al-Quran untuk 30 juz Al-Quran untuk beberapa hari. Jadi alhamdulillah, selalunya selepas membaca 30 juz Al-Quran untuk beberapa hari, keadaan rumah tu kelihatan lebih baik lah. Jadi itulah kerja saya bersama dengan pakar perubatan Islam ini. Dan pengalaman saya yang saya nak ceritakan ini amat meranjatkan sangat-sangat. Waktu saya dipanggil untuk membaca Al-Quran, pada waktu itu salah seorang daripada pesakit ini terkena sampukan dan gangguan jin yang saya fahamkan pada waktu itu, apa jua surah yang saya baca, dia boleh sambung Casey surah-surahnya. Misal kata, kalau saya baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-26, nanti dia akan sambung Casey, dan bacaannya tepat. Itu yang membuat saya terperanjat. Sebabnya saya sebagai seorang pelajar tahfiz ni pada waktu itu tidak kenal dengan dunia, yang mana dunia perubatan Islam. Saya tahu jin tu wujud, tapi saya tidak pernah tahu jin itu mampu membaca surah-surah seperti apa yang saya bacakan. Ada kalanya membuat saya terfikir-fikir bagaimana jin ini mampu membaca. Jadi pakar perubatan Islam ini, saya tak nak sebutkan namanya, memberitahu saya jangan terperanjat, sebabnya ada juga jin-jin yang dipanggil sebagai jin Islam yang juga mampu membacanya. Jadi itulah pengalaman saya yang nak dikongsi sama. Mohon maaf kalau tidak seram, tapi itulah pengalaman peribadi saya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi itu dia kisah. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya di Ria 897 FM, yang sudi berkongsi pengalaman dan sebagainya. Saudara, kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya sekarang di 669-11897, 669-11897. Dipersilakan hubungi saya segera. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Yes. Siapa tu? Saya sini Jo. Jo, panggilan dari mana Jo? Daripada Singapura juga. Aha, ada pengalaman tentang apa Jo? Silakan. Pengalaman saya kirakan apa tahu? Saya menyewa rumah dekat Geylang. Dan tu kirakan setelah 1 tahun duduk di rumah baru dapat gangguan. Tapi jiran, kira apa tahu, jiran unit sebelah tu kosong. Setelah 1 tahun kosong, dan lepas tu ada renovation, dan daripada situ kirakan gangguannya datang. Dan masa itu kirakan masa saya pindah ke rumah, anak saya baru dalam sebulan. Jadi selepas setahun, anak saya dalam 13 bulan baru ada gangguan. Kira macam dan daripada situ gangguan tu kirakan makin menjadi lah, sampai benda tu
Ada macam dekat belakang. Dia bukan satu orang je tau. Dia satu keluarga. Bapa dia, anak dia dengan mak dia. Kira kan dia satu keluarga Cina. Ni gangguan kira kan satu family lah. Jadi kira kan dia macam dia ganggu ada macam malam-malam dia macam bunyikan garuk-garuk dekat almari. Lepas tu dia campak-campakkan batu. Tapi batu tu datang mana-mana pada dalam bilik kan. Dan lagi satu yang paling dahsyat tu kira kan stroller anak saya tu macam dia bergerak sini langgar ke almari. Lama-lama gitu dah tu anak saya suka berdiri dekat satu spot dekat tu tepi tingkap tu dia suka duduk berbual sendiri lah. Tak tahu apa yang dia berbual, kamu saya tak faham lah. Nanti kalau saya angkat anak saya taruh ke tempat lain, mati-mati dia nak pergi tempat tu juga, dia nak duduk berbual juga tempat tu. Jadi yang anda katakan tadi, rumah anda ni ada gangguan selepas tahun anda duduk rumah sewa ni selepas tahun baru ada gangguan. Jadi, sebelum unit sebelah renovate lah. Jadi apa yang anda lakukan sebelum ini untuk mungkin menghalau apa jua dalam rumah tu? Ada panggil pakar ke tak ada? Tak, pasal apa? Saya menyewa bilik dekat tu tempat unit tu kan. Jadi apa tahu, akhirnya apa tahu, saya pun tak boleh buat apa-apa. Ini saya tinggal pada tempat lah. Yang paling clear cut pasal apa tu, itu rumah 3 tingkat, rumah banglo. Jadi apa tahu, tuan rumah tu ada pasang CCTV dekat double tingkat 1. Jadi dia boleh nampak siapa keluar masuk tu rumah. Mulanya kira kan tuan rumah pernah tegur saya. Dia cakap, Jo, lain kali kau balik ni rumah sewa, jangan bawa orang. Padahal itu malam saya tak bawa siapa-siapa. Mati-mati saya cakap saya tak bawa siapa-siapa. Tapi dia cakap dia nampak dekat CCTV saya bawa balik orang. Dia describekan saya macam mana tu orang. Lagi Cina, badan gempal-gempal, pakai spek kan. Habis saya tengok orang rumah tengok saya. Kita tak bawa balik orang. Dan tu itu satu kali. Dan tu lagi satu kali saya pernah macam bangun tidur dalam pukul 8 lebih. Dan tu dalam macam keadaan mamai bangun tidur, saya nampak ada kat ujung katil saya ada satu lelaki Cina, badan gempal-gempal pakai spek. Saya terus sepekik dekat orang rumah saya. Siapa ni? Sekali orang rumah saya tu cakap, siapa? Saya pusing dekat tu orang yang saya nampak tu dah tak ada. Jadi masih saya tu duduk, saya terpinga-pinga, saya cakap ini yang tuan rumah describe saya macam apa tahu, ini orang macam ni. Macam saya dapat bayangkan itu lah. Itu bapak dia lah, kirakan bapak yang gangguan ni lah. Rupa-rupanya jiran saya yang sebelah ni, yang satu unit ni, diorang satu kali pergi holiday, suami, isteri dengan anak 2 perempuan dia, terus tak balik-balik. Jadi itu rumah unit tu terbengkalai gitu. Sampai itu unit tu direnovate. Sejak itu pula saya punya bilik rumah saya, bilik saya yang saya sewa ni diganggu. Dan yang unit tu pun direnovate pun bukan jadi rumah tau, dijadikan macam kuil. Dijadikan kuil Cina lah, kirakan lah. Itu tiap-tiap malam saya tak pernah gagal, kirakan macam benda tu garuk-garuk macam almari kan. Sampai saya cakap sampai saya dah tak boleh tahan, saya cakap, saya berkongsi dengan orang rumah saya. Dan tu orang rumah saya cakap, mana ada. Saya cakap, okey, ni malam kau tiba sebelah aku, kalau aku tepuk engkau je kan, kau bangun terus, kau konsentrate, kau fokus kat ini almari. Kali kebetulan tu pun memang tak pernah gagalan benda macam garuk tau. Dia tak pernah lebih daripada 3. Dia punya garuk selalu 3. Jadi macam yang baru bunyi pertama kali saya tepuk kat orang rumah saya kan, dia bangun tu dengar kan. Ternyata bukan saya dengar seorang lah, kira kan orang rumah saya pun dengar. Satu malam tu kita orang balik malam, anak saya pun dah tidur. Pasal apa? Dia macam apa tau, apa boleh katakan roh
anak perempuan dia tu berkawan dengan anak saya. Jadi tu satu malam tu kita orang balik semua malam. Anak saya pun dah tidur dalam pangkuan. Jadi terus saya tidurkan anak saya. Jadi itu satu hari dia tak dapat berkawan dengan anak saya, tak dapat berbual dengan anak saya. Semua dah tidur, orang rumah saya dah tidur, anak saya dah tidur. Saya tengah tengok TV seorang-seorang. Betul-betul dekat belakang telinga saya ni, dia macam panggilan dia tau. Dia punya sayup je. Oi. Terus saya pusing macam saya tak pernah, pasal apa, saya punya orang memang jenis susah nampak lah. Tapi gangguan dah selalu lah, gangguan macam gini kan, tapi tak pernah nampak lah. Saya pusing, tak ada. Dan satu kali pernah siang hari, saya tengah baring dekat katil. Saya tengah tidur lah kira kan, pasal saya kadang-kadang kerja malam, kadang-kadang kerja petang. Dan tu ada satu kali tu saya rasa silam saya tu macam orang rumah saya tu tengah panjat katil kat tu baring sebelah saya, macam dapat rasakan silam lah, macam sengit gitu kan. Saya ingatkan orang rumah saya lah. Jadi saya rasa apa pula sebenarnya boleh dah baring sebelah aku. Saya turik dekat sebelah tak ada orang. Rupa-rupanya anak saya dengan orang rumah saya dekat tingkat satu dengan cuci baju. Itulah. Hello? Jadi sekarang ni masih tinggal di rumah yang sama lah? Tak. Dah lepas 6 bulan ni perkara terjadi berterusan kan. Kita orang pindah. Jadi terima kasih. Dah, macam dia punya gangguan makin dahsyat lah. Makin dahsyat. Pasal apa kita menyewa kan tempat jadi apa tahu. Kita pindah lah. Ya, terima kasih Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saudara silakan 669-11897. Kalau tidak, saya akan bacakan satu lagi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, pemanggil kita yang terakhir pada malam ini dipersilakan 669-11897. Pemanggil yang terakhir, siapakah gerangan di ujung talian? Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Nama saya Easy. Aha, dan ada pengalaman yang nak dikongsi sama, silakan. Ada Easy. Saya ni kerja sebagai seorang technician yang terletak dekat Senoko. Ya, waktu kerja saya biasanya office hour lah. Tapi kadang-kadang tu saya akan hantar isteri saya. Dia kerja 5 pagi di sebuah depo lah dekat dengan di Woodlands Road. Jadi kalau saya hantar dia tu 5 pagi masuk tu, saya akan keluar rumah 4.30. Dan bila saya dah hantar isteri saya dalam pukul 5, saya takkan nak balik rumah dulu kan. Saya terus pergilah ke office kat Senoko tu. So di tempat saya bertugas tu, ada tingkat 2 tu ada locker room lah. Letak locker room dan tempat musola lah. So tu, saya akan solat subuh di situ. Lepas tu saya akan rehat lah, saya tidur. So pada waktu malam tu memang tak ada orang lah dekat sana. So kadang-kadang tu saya memang tak suka on lampu. Saya off lampu semua. Saya akan tidur.
Tapi kadang-kadang alih-alih ada lampu on, saya ingat ada orang datang lah. Bunyi shower, bunyi air. Tapi bila saya bangun, dia tengok tak ada orang. Dan shower tu masih on. Dan saya pun tak mau fikir apa-apa. Saya ingat ada orang mandi ke apalah. Tapi saya baring balik lah. Lepas saya baring balik tu, lampu off, shower pun off. Dia bukan, saya ingat ni tak apalah, bukan ni sekali je lah. Tapi setiap hari saya datang, macam itulah pattern dia. Dia ada pattern dia lah kira. Jadi ni dah lali lah kirakan gangguan yang anda hadapi ni Dah lali. Dan satu ketika tu di tingkat 3 pula. Saya kalau keluar lift di depan mata ni ada kaca dengan ada satu office. Dekat office tu kita boleh nampak cermin dia. Dia transparent lah. So saya selalunya habis bertugas tu, saya akan naik tingkat 3. Saya akan tengok di office tu mesti ada orang kan. Ada orang tengah kelak, ada kelak. So saya kadang-kadang saya lintas tengok, dan saya pergi ke tandas ke pergi mana tu lah. So satu kali tu saya ternampak yang kelak tu nama dia F lah. Saya keluar dari lift, saya terpandang depan, nampak kelak yang nama F tu. Terus saya pergi ke office saya. Dan dekat office saya tegak hati nak tanya sesuatu dekat yang F tu lah. Nak tanya F something yang lupa. So saya patah balik. Saya buka pintu office tu, saya tengok yang F tu tak ada. Tapi dia punya chip clerk dia ada dekat belakang lah. Saya tanya lah chip clerk dia, chip clerk, F ni tak ada, dia pergi mana? Tadi baru ada. Oh tak ada, dia cuti panjang. Cuti panjang. Habis tadi siapa saya nampak So berkali lah saya mengalami ni perkara. Jadi itulah di office ni kadang tak ada orang. Anda sekarang ni sedang di mana? Sedang bertugas ke? Saya dah di luar lah. Selamat kalau tengah kerja cerita seram tempat kerja, seram juga terima kasih biasalah kalau dah macam gitu kan, masih kena kan, tapi dia tak kacau. Dia tak mengganggu dalam tengah tidur dia kasi naik ke. Dia setakat macam korang ejek-ejek gitu kan. Saya dah tak ada apa-apa lah. Biasalah, tempat mana-mana pun kadang-kadang kalau sorang-sorang mungkin Mediacorp ni pun dah banyak kosong ni Saya pun bawa tanah sorang-sorang. Terima kasih Terima kasih brother. Baik, kita akan rehat, bukan rehat tapi berhenti kisah pada malam ini. Nampaknya masa tidak mengizinkan. Terima kasih kepada anda yang telah menghubungi saya, dan juga terima kasih pada rakan-rakan yang ada di Facebook. Dan saya akan cuba usahakan mungkin MJ12 luar konti, tengoklah sebab ada juga yang kata jangan buat malam-malam Tapi kita tengoklah macam mana keadaannya. Walau apapun, MJ12 akan diteruskan. Selamat malam kepada semua dan terus bersama dengan Ria 897 FM bertemankan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.